Baik, terima kasih Hani dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersama menerusi lintas langsung dari daerah Tutong hari ini untuk berkongsi antara maklumat dan juga satu bahan visual yang disediakan ya. Dan kita kabarkan juga pagi ini di daerah Tutong masih lagi dalam keadaan hujan lebat ya. Apapun sama-sama kita beringatlah ya untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada terutama sekali ketika dalam pemanduan ya. Baik, kita akan saksikan dulu pengisian bahan visual pagi ini. Berbakti pada negara, berkhidmat pada masyarakat, tak setia kepada raja selagi kudrat meniti hayat. Begitulah ungkapan semangat mandiri buat personaliti kita pada keluaran kali ini. Yang Mulia Meja Bersara Muhammad Said bin Haji Tinggal yang kini menjawat jawatan sebagai Ketua Kampung Lamunin selaku pemangku penghulu Mukim Lamunin dan Mukim Rambai. Beliau yang dikurniakan 9 orang anak dan 18 orang cucu masih terus mengerah bakti dalam memikul amanah bukan sahaja sebagai seorang ketua keluarga, malahan kepada masyarakat dan negara demi menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan semua walaupun setelah bersara daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Mengungkap kembali jalur perjalanan beliau selaku pesara anggota tentera beruniform dan telah banyak mendidik beliau untuk lebih berdisiplin, berdedikasi dan berintegriti dalam melaksanakan tanggungjawab yang dipikul selama 30 tahun perkhidmatan bersama ABDB, iaitu dari tanggal 2 hari bulan Ogos tahun 1976 sehingga 2 hari bulan Ogos tahun 2006. Kekentalan jiwa melatih diri beliau untuk terus mengerak langkah mencapai kecemerlangan dalam memberikan perkhidmatan terbaik ketika menjawat jawatan mengikut pangkat dan penempatan tempat dan unit yang pasti memberi pengalaman yang luas dan pengajaran yang bermakna pada diri beliau. Selama 30 tahun itu sebenarnya banyak jawatan-jawatan yang pernah dijawati. Pertama-tama selepas saja tahun 76 itu lepas rekrut, selepas 6 bulan menjalani latihan. Meluas sekali saya ditempatkan di Platoon Semboyan Command Company, itu sebagai company radio operator. Selepas itu, lepas company radio operator dinaikkan pangkat kepada Lance Corporal. Jadi jawatan masa itu sebagai command post operator, naik sedikit lah. Selang itu lagi pangkat naik dan naik jawatan semua itu. Sehinggalah saya berpangkat korporal dan setelah berpangkat korporal saya ditugaskan dan diarahkan untuk menjadi jurulatih Semboyan dan ditempatkan di Bolkiah Garisan, dikelarnya masa itu cawangan latihan Semboyan. Apabila saya berpangkat sarjan, saya diarahkan untuk memegang satu kumpulan. Kumpulan mengajar, yaitu kumpulan radio masa itu, mengajar radio. Yang kami ajar ini orang rekrut, pegawai-pegawai, yang orang berkursus kata kami ajarlah. Yang khususnya Semboyan sajalah, ataupun signalnya orang dulu-dulunya. Pada tahun 90 itu saya dituliahkan sebagai Letnan Penuh. Sesuai dengan pangkat saya pun ditugaskan di Skuadron Semboyan sebagai pegawai perhubungan masa itu, di Skuadron Semboyan yang bertanggung jawab tentang perhubungan di seluruh Angkatan Tentera Darat. Saya diarahkan untuk membuat selebes ataupun sukatan pelajaran dan juga memantau di samping membuat pentadbiran cawangan di sana. Selama lebih kurang 3 tahun saya di sana, saya dinaikkan kepada pangkat kapten. Setelah pangkat kapten
disandang lebih kurang 4 tahun. Okay. Saya dinaikkan ke pangkat meja. Sebagai meja, kalau saya barangkali saya lupa juga. Tahun 2003 lebih kurang macam itulah. Tahun 2003 saya dinaikkan pangkat meja setelah 4 tahun kapten. Pengalaman demi pengalaman telah ditimba dalam melewati arus getir cabaran sebagai seorang anggota beruniform telah membuatkan beliau lebih matang untuk menghadapi realiti kehidupan melalui latihan-latihan yang dilaksanakan sebagai tentera di dalam maupun di luar negara yang telah membina semangat setia kawan yang jitu di kalangan rakan-rakan seangkatan, juga bersama unit-unit luar di samping mempelajari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang baharu sebagai nilai tambah untuk menjadi seorang pegawai tentera yang terlatih dan berkemahiran tinggi. Dalam masa bekerja, banyak pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Okay. Pertama-tama menghadapi karinah anak buah kita ni. Okay. Walau macam mana pun, sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, kita terpaksa menghadapinya lah. Kita ni mestilah mendisiplinkan diri kita ni sendirilah untuk membina anak buah kita ni supaya lebih baik dan lebih maju. Dalam hidup dalam askara ni, mesti banyak membuat latihan sebelum berperang. Atau tujuannya itu, sebelum kita ni menghadapi perang, kita ni mesti buat latihan. Okay. Dan dalam bahasa orang putihnya apa tu? Practice make somebody perfect. Okay. Kita ni mesti berlatihan dulu, baru tak kita ni perfect. Itulah. Dalam askar, bukan saja di unit besar, unit-unit kecil membuat latihan, sehinggalah ke unit besar. Dan akhirnya, tiap-tiap tahun kita ini akan membuat latihan akhir tahun. Itu satu IBDB itu akan membuat latihan. Membina kita ini punya fizikal dan mental kita ini. Untuk menjadi seorang tentera, mereka ini haruslah bersifat tahan uji. Ya, sifat tahan uji itu penting tu. Okay. Kemudian yang kedua, mesti patuh kepada hukuman. Mendisiplinkan diri supaya patuh pada hukuman. Okay. Yang ketiga, mesti ada mempunyai wawasan. Ingin maju, ingin naik pangkat, ingin mempelajari sesuatu itu yang ia belum belajar. Okay. Itu wawasan yang baik. Kemudian yang seterusnya ialah bersih daripada jenayah. Ini penting. Bersih daripada dadah, bersih daripada jenayah-jenayah sibel dan sebagainya, ya. Dan yang apa namanya ini, sekurang-kurangnya ia ada pengetahuan agama lah sedikit lah, dan ada pengetahuan agama itu ia boleh membantu dirinya untuk menjadi seorang insan yang baik. Okay. Mendisiplinkan diri, yang mesti dapat mendisiplinkan diri. Kalau tidak ada pun, walau macam mana pun, dalam tentera ada diajarkan. Itu yang mesti dihayati tu. Maka benarlah kata pujangga, pengalaman adalah guru yang paling baik kerana ia tidak pernah diam menasihati dan sehingga kini dalam memikul amanah sebagai seorang ketua kampung Lamunin dan pemangku penghulu Mukim Lamunin dan Mukim Rambai, beliau tidak kekok untuk menjalankan tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan kerana telah dididik oleh ABDB untuk sentiasa setia mencurahkan bakti. Perasaan yang sudah sebati dengan jiwa beliau, inilah pencetus kepada keyakinan dan semangat untuk terus berbakti kepada agama, negara dan sultan selagi hayat di kandung badan.